Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pagi Sabtu ini kita dapat meneruskan ulang kaji sinopsis juzuk yang ketiga, sinopsis 30 juzuk, yang mana insya-Allah pagi ini kita akan membuat ulang kaji segmen ayat yang berada pada juzuk yang ke-27 bahagian yang pertama. Jadi saya akan tunjukkan untuk komposisi juzuk yang ke-27, apakah surah-surahnya. Baik, yang pertama, juzuk yang ke-27 ini terdiri daripada sebahagian surah Al-Dhariyat, ya, yang bermula pada ayat yang ke-31 sehingga ayat yang ke-60. Tuan-tuan boleh temukan ayat-ayat ini pada muka surat 522, 522 bermula ayat 31 sehinggalah muka surat 523. Sebahagian ayat surah Al-Dhariyat ini ia telah berada pada juzuk yang ke-26. Namun pagi ini kita akan melihat keseluruhan, ya, bermula daripada ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang ke-60, yang mana pada juzuk yang ke-26 minggu lepas kita tidak sempat untuk melihat segmentasi 30 ayat yang pertama surah Az-Zariyat. Hari ini insya-Allah kita akan ceritakan. Baik, kemudian surah yang kedua adalah surah At-Tur. Surah At-Tur yang mengandungi 49 ayat, kesemua sekali berada pada juzuk ini. Berikutnya adalah surah Bintang, iaitu An-Najm. 62 ayat berada pada juzuk yang ke-27. Begitu juga merangkumi termasuk surah Al-Qamar, ya, surah bulan, tentang Al-Qamar. Kalau Az-Zariyat ada kaitan dengan angin, At-Tur ada kaitan dengan gunung, An-Najm ada kaitan dengan bintang, Al-Qamar ada kaitan dengan bulan. Maksud cantik nama-nama surah ini yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Okay. Selepas surah Al-Qamar, 55 ayat surah Al-Qamar, kita akan menemukan ada satu lagi surah lain, iaitu surah Ar-Rahman. 78 ayat dia berada pada juzuk ini, dan surah yang berikutnya adalah suratul Al-Waqi'ah, dan surah yang terakhir, yang membentuk juzuk yang ke-20 adalah surah Al-Hadid. 29 ayat surah Al-Hadid ini ia berada pada juzuk yang ke-27. Ini bermakna surah Al-Hadid merupakan surah terakhir berada pada juzuk yang ke-27, kerana juzuk yang ke-28 dia dah masuk kepada surah yang baru, iaitu surah Al-Mujadilah. InsyaAllah
nanti kita akan bincangkan. Surah Al-Hadid, surah berkenaan dengan besi. Okay. Untuk bahagian yang pertama ini, dengan waktu yang agak terbatas hari ini, izinkan saya untuk menerangkan, sebenarnya mungkin sempat kita terangkan dua surah sahaja, tuan-tuan dan puan, iaitu surah Az-Zariyat dengan surah At-Tur. InsyaAllah, esok bahagian yang kedua kita akan habiskan semua daripada An-Najm sampai kepada surah Al-Hadid. Baik, mari kita sama-sama melihat, kita buat ulang kaji untuk kita ingat kembali apakah segmen-segmen di dalam surah Al-Zariyat. Okay, kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, bolehlah buka ya, muka surat 522, surah Al-Zariyat, yang mana surah Al-Zariyat ini, kalau kita bincang dari sudut nama surah Al-Zariyat, Al-Zariyat, ia ada kaitan dengan angin yang menerbangkan. Kita tahu angin, dia boleh membawa sesuatu diterbangkan. Itulah Al-Zariyat. Okay, Al-Zariyat. Persoalannya adalah, apa yang Allah nak sampaikan kepada kita melalui angin yang menerbangkan? Apa kaitan Az-Zariyat dengan akidah, dengan tauhid, dengan iman? Kenapa kita bertanya seperti itu? Kerana surah Az-Zariyat adalah surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Nabi berhijrah. Maka sebelum Nabi hijrah, kita mengetahui penduduk Mekkatul Mukarramah, mereka ini berada di dalam keadaan kegelapan dengan kesyirikan. Maka turunnya surah Az-Zariyat ini ada kaitan berkenaan dengan akidah. Apa berkaitan dengan Az-Zariyat? Dengan angin. Oh, kalau maksudnya angin itu boleh mengubah kepercayaan seseorang ke? Jawapannya ada. Nanti kita akan bincangkan pada segmen-segmennya. Okey. Untuk kita mendapat maklumat yang lebih jelas bagi ke-60 ayat surah Az-Zariyat ini, kita dapatkan dulu apa tujuan surah Az-Zariyat. Kita kena ulang balik. Kalau kita masih ingat, waktu juzuk yang ke-26, kita ada menyebutkan 60 ayat surah Az-Zariyat ini, tujuannya adalah Allah nak menjelaskan kepada kita bahawa Allah ini adalah pembangkit yang akan membangkitkan semula manusia setelah mati, sebagaimana Allah inilah yang membangkitkan, yang memberikan rezeki. Maknanya surah Az-Zariyat ini, trigger dia sebenarnya adalah tentang membangkitkan semula manusia yang dah mati dan ada kaitan dengan rezeki. Okay. Apa kaitan rezeki dengan kehidupan semula di hari kiamat? Apa kaitan dengan nama angin? Okay. Itu dia punya tujuan surah. InsyaAllah nanti setelah kita tamat segmen surah Al-Zariyat, kita akan dapat pengukuhan kepada tujuan surah yang sedang kita bincangkan. Baik. Surah Al-Zariyat ini dapat kita bahagikan 60 ayat kepada 5 kumpulan ayat. So segmen-segmen ayat tu kita bahagikan dia kepada 5.
Okey. Kumpulan yang pertama kita letakkan pada pembuka bagi surah Az-Zariyat. Kita ambil 6 ayat yang pertama. Okey, jadikan dia sebagai pembuka surah Az-Zariyat. Ayat yang selepas nombor 6, iaitu ayat nombor 7, ia bersama dengan kumpulan ayat sehingga 23. Maknanya ayat 7 sehingga ayat nombor 23, ia sebenarnya ada berkaitan tentang keesaan Allah dan ada kaitan dengan hari penghisapan. Dia ada kaitan dengan maafkan saya, ayat 7 sampai 23 ni sebenarnya ia menumpukan tentang hari manusia dibangkitkan setelah mati, manusia dihisap amal-amalnya, kemudian manusia akan mendapat apa balasan yang bersesuaian dengan amal yang dilakukan. Jadi kita boleh katakan ayat 7 hingga 23 ni adalah tentang hari menghidupkan kembali manusia. Manakala ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-46 menceritakan tentang dalil-dalil yang Allah Ta'ala ini berkuasa. Okey, Allah ini berkuasa ditunjukkan, dibuktikan melalui kisah umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu ni maknanya umat-umat yang diutuskan para rasul kepada mereka sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu umatnya apa? Nanti kita akan sebutkan. Kita lalui terlebih dahulu 5 pecahan kumpulan ayat dalam surah Az-Zariyat. Dan bahagian yang ke-3, kumpulan ayat yang keempat ni, kita ambil daripada ayat nombor 47 sehingga ayat nombor 58. Sebenarnya ia lebih kepada taujihat, iaitu pesanan dari Allah kepada manusia yang akhirnya akan membawa kepada manusia ni ingat kenapa Allah hidupkan manusia ke muka bumi ini. Jadi ini ada pada ayat nombor 47 hingga 58. Manakala 2 ayat 59 dan ayat nombor 60 kita letakkan ia sebagai penutup surah, yang mana penutup surah Az-Zariyat ini penutupnya penuh dengan kengerian, iaitu Allah menyebut tentang azab yang dijanjikan bagi orang-orang yang mendustakan. Okay, kalau kita tengok dekat pembuka tentang angin, penutup tentang azab. Nanti kita akan perincikan. Baik, sekarang kita terus kepada pembukaan 6 ayat pertama bagi surah Az-Zariyat. Okey, 6 ayat pertama ni seperti yang kita sebutkan, Allah sebenarnya nak bagi tahu kepada kita tentang rezeki. Okay, sebab tu kita letakkan tadi dekat tujuan surah ada kaitan dengan rezeki. Okay, dekat rezeki ni sebenarnya Allah gunakan pendekatan penegasan melalui sumpah. Sebab tu kita akan jumpa banyak ayat itu Allah bersumpah. Okey, Allah bersumpah tentang bagaimana rezeki ni boleh diperolehi. Dalam masa yang sama, Allah menyebutkan tentang hari pembalasan. Ini pun juga Allah menyebut tentang hari pembalasan. Baik.
Allah bersumpah dengan sumber rezeki itu sebenarnya tuan-tuan adalah ada kaitan dengan apa? Kaitan dengan angin yang menerbangkan debu. Apa kaitan angin dengan rezeki? Kita sedia maklum. Angin ada kaitan dengan penurunan hujan. Hujan merupakan sumber kepada tanaman. Jadi orang-orang dahulu sumber rezeki mereka adalah daripada pertanian. Seperti bercucuk tanam. Jadi nak memastikan cucuk tanam mereka ini dapat hasilnya, maka mereka memerlukan kepada sumber air. Dan sumber air ini juga yang paling utama merupakan sumber air daripada langit, iaitu air hujan. Air hujan ini dia ada kaitan dengan angin. Sebab tu Allah bersumpah dengan wadhariyati dharwa falhamilati wiqra. Bila disebut angin, dia ada kaitan dengan awan. Okay, itu adalah permulaan ayat bagi surah Az-Zariyat. Dalam masa yang sama, Allah juga menyebut tentang hari pembalasan. Sebab tu hari pembalasan tu Allah ada menyebut tentang tentang apa? Tentang hari yang Allah janjikan. Itu 6 ayat yang pertama. Maknanya surah Az-Zariyat ni, kita masuk saja 6 ayat pertama, Allah mengingatkan tentang sumber rezeki dan hari pembalasan. Okay. Jadi kita terus pergi kepada dia begini, dia mudahnya apa kaitan sumber rezeki dengan hari pembalasan? Okey, sumber rezeki adalah untuk manusia hidup. Jadi seolah-olah pembukaan surah Az-Zariyat ni Allah cerita tentang macam mana manusia hidup di muka bumi dengan rezeki yang dia dapat, dan Allah ingatkan tentang kemusnahan hidup manusia, iaitu manusia akan pergi kepada hari pembalasan. Seolah-olahnya pembuka ni apa? Cerita tentang manusia hidup, cerita tentang manusia dihidupkan kembali. Okay. Segmen bagi kumpulan ayat yang ke-7 sampai 23 ni, Allah menyebutkan tentang yang Allah sebut tentang balasan tadi tu kan. Dekat pembukaan tadi tu, Allah perincikan lagi. Bermula ayat 7 sampai 23, iaitu dalailu, iaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Allah boleh menghidupkan kembali manusia, lepas tu Allah menghisap manusia, lepas tu Allah memberikan balasan. Jadi kita kena tengok bermula ayat nombor 7. Jadi kalau kita tengok ayat nombor 7 di dalam Quran, Allah bersumpah demi apa? Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Sampailah kepada ayat nombor 23. Sebab tu kalau kalau tuan-tuan perincikan bermula ayat 7 hingga 23 ni, tuan-tuan akan menemukan dekat bahagian penghisapan dengan pembalasan amal ni, kita kena ingat dua je. Kalau sebuah amal dibalas ni, tentu ada yang dapat syurga, tentu ada yang akan dapat neraka. Kita pegang dua saja maklumat dia. Syurga atau neraka. Okay, tapi nak jadikan, nak masukkan manusia ke dalam syurga, nak masuk manusia ke dalam neraka, maka perlulah melalui sesi apa? Sesi penghisapan. Tapi nak menghisap ni takkan berlaku dekat dunia. Dia kena berlaku nanti di hari akhirat. Jadi untuk memastikan berlakunya hari akhirat itu, maka manusia perlu dihidupkan setelah dia mati. Sebab apa? Sebab nak jadikan kiamat, manusia perlu mati dulu. Dunia ini perlu dibinasakan, dihancurkan. Tapi ada manusia yang dia
tak percaya nanti boleh dihisap balik, diberi balasan tu, maka Allah mendatangkan ayat-ayat yang membuktikan bahawanya Allah itu dia berkuasa untuk menghidupkan kembali manusia. Lepas tu kita akan jumpa ayat-ayat yang Allah mengajak manusia itu berfikir tentang kekuasaan Allah yang ada pada penciptaan bumi lah, penciptaan manusia lah, penciptaan sumber rezeki itu. Sebenarnya sumber rezeki ni, orang akan kata Allah yang bagi rezeki, Allah yang datangkan awan, Allah yang datangkan angin menggerakkan awan. Jadi semua orang akan mengatakan dengan kekuasaan Allah je lah kita boleh hidup. Maka yang menghidupkan kita dengan rezeki itu, Tuhan yang samalah yang boleh menghidupkan kembali manusia di hari akhirat. Okey, moga-moga jelas. Okey, bahagian yang kedua ni bermula ayat nombor 24 sampai 24 punah. Kalau tuan ada mushaf, tuan boleh cari. Ada beberapa kisah para nabi, yang kisah para nabi ini Allah letakkan dalam surah Al-Zariyat ini. Antaranya kisah Nabi apa? Yang pertama adalah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia bermula, saya tuliskan untuk tuan-tuan ya, dia punya ayat dia. Okey, kalau Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim sekejap ya. Okey, Nabi Ibrahim, kita tengok saya tulis ni. Okey, dia bermula ayat 24 sampai ayat nombor 32. Ini adalah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Okey. Kemudian kita akan jumpa kisah umat-umat yang terdahulu, iaitu kisah kaum, kisah Nabi Lot. Kita kena tengok ayat nombor, masih ada ayat 32 tapi sampai nombor 37. Ini kisah Nabi Allah Lot alaihi salatu wassalam. Kemudian kita akan jumpa kisah Nabi Allah Musa, bermula ayat 38 sehingga ayat nombor 40. Okey. Lepas tu kita akan jumpa kisah kaum Ad, ayat 41 sampai 42. Lepas tu kita akan jumpa kisah kaum Thamud, 43 sampai 45. Lepas tu kita akan jumpa kisah Nabi Nuh, 46 macam tu. Cukup tak bermula ayat 24 sampai nombor 46? Okey. Jelas tentang perempuan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya 47 sampailah ayat nombor sampai ayat nombor 58. Mari kita tengok sekejap dekat dia punya segmen dia. Betul, ayat 47 sampai 58. Ini yang Allah Ta'ala nak, dia macam Allah Ta'ala meminta kepada merenung kepada penciptaan yang Allah ciptakan. Lepas tu Allah menyebutkan tentang apa? Tentang kemusnahan orang-orang yang terdahulu. Lepas tu Allah dia menyebut tentang penciptaan jin dan manusia. Okey, saya akan tunjukkan contoh ayat dia dekat kumpulan ayat 47 sampai 58 ni. Kita tengok contoh ayat dia. Tuan-tuan mesti pernah dengar ayat ni. Ayat 56 ni kalau boleh jangan lupalah. Surah Zariyat ni, inilah tujuan Allah ciptakan kita. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah kata, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan mereka kena menyembah aku. Lepas tu,
Allah Ta'ala kata apa? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah kata Allah ni bukan nak apa pun pada kita. Allah meminta kita menyembah dia, beribadat kepada dia, mengesahkan dia je. Allah bukan nak kita buat bagi rezeki pada Allah. Tidak, Allah tak perlu. Kerana Allah itulah Ar-Razzaq. Dia itulah Maha Pemberi rezeki. Jadi itu di antara contoh hujung-hujung bagi kumpulan ayat 47 sehingga 58 yang dia akan pergi dekat ingat kumpulan ayat 47 sampai 58 ni hujungnya nanti akan membawa kepada manusia ingat apa tujuan Allah ciptakannya. Okey. Kemudian tuan-tuan kita lihat kepada penutup surah Az-Zariyat ini. Allah ingatkan tentang azab yang Allah janjikan. Kalau kita tengok dekat ayat nombor 59 dengan 60 ini, Allah Ta'ala mengatakan, فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. Allah kata, maka sesungguhnya bagi orang yang zalim itu ada bahagian daripada azab seperti bahagian teman-teman mereka. Jadi hujungnya Allah menyebutkan tentang hari yang Allah janji mereka dapat azab. Okey. Jadi surah Az-Zariyat ni dia banyak menyebut tentang hari-hari yang cerita tentang peristiwa apa yang akan berlaku nanti di hari akhirat. Kalau kita baca ayat nombor 60 kan kita jumpa tentang hari tu. Fawailul lilladzina kafaru min yawmihimul ladzi yu'adun. Maka celakalah bagi orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Tengok. Penutup pun dah menyebut tentang hari yang Allah janjikan. Hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Hari apa? Hari pembalasan. Okey. Jadi mudah dia untuk faham surah Az-Zariyat ni, ingat balik, kita boleh tulis dekat Quran terjemahan ke, dia punya trigger utama dia surah Az-Zariyat ni, seperti yang kita tunjukkan tadi, tujuan surah kat sini lah. Dia cerita tentang apa? Kehidupan semula di hari akhirat. Okey. Jadi untuk menunjukkan siapa yang akan menghidupkan semula manusia di akhirat tadi tu, dia akan ceritakan tentang Allah. Yang mana Allah ini dialah yang mengurniakan rezeki, dialah pemberi rezeki. Apabila sebut pemberi rezeki, dia ada kaitan, rezeki tu ada kaitan dengan hidup dekat dunia. Nak hidup kat dunia perlu rezeki. Jadi yang memberi manusia hidup adalah Allah. Dan yang menghidupkan kembali manusia itu juga adalah Allah. Tapi kenapa orang-orang Arab musyrikin ni mereka tetap tidak mahu melakukan amal-amal soleh, walaupun mereka mengetahui mereka hidup itu sumbernya, puncanya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, wallahu ta'ala alam. Penerangan pendek saja tuan-puan untuk ulang kaji kita sinopsis yang ke-27. Okay, sekarang mari kita masuk kepada surah At-Tur. Okay, surah At-Tur. Apabila kita sebut At-Tur, dia adalah merupakan nama tempat bagi satu gunung, iaitu Gunung Tursina. Apabila sebut Gunung Tursina, ada kaitan dengan siapa? Ada kaitan dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okey. Apa yang Allah nak sampaikan di sebalik nama surah Gunung Tursina tu? Okey, apa
kaitan dia dengan surah Makkiyah. Sebab surah At-Tur ni, dia adalah surah Makkiyah. Kalau kita sebut tadi Az-Zariyat, angin yang menerbangkan, kita nampaklah kan. Dia ada kaitan dengan rezeki, daripada rezeki, kita hidup. Apabila kita hidup, kita kena beramal, kena terima wahyu, ikut wahyu, jangan berpaling. Lepas tu, kena selalu ingat nanti hari pertemuan dengan Allah. Okey. Sekarang ni apa kaitan Gunung Tursina dengan pembentukan akidah? Apa kaitan dengan pembentukan iman? Sebab dia adalah surah Makkiyah. Okey. Kalau kita tengok tujuan surah At-Tur. Okey, surah At-Tur ini surah yang Allah nak menjelaskan kepada kita tentang apa? Kebenaran segala wahyu, dan yang paling penting dalam isi kandungan wahyu itu adalah tentang hari kiamat. Tuan-tuan, tuan-tuan perasankan kita ni sebenarnya berada pada juzuk 27. Juzuk 27 ni, kan kita berada pada juzuk yang hujung-hujung. Juzuk yang hujung-hujung ni sebenarnya juzuk yang mengingatkan kita tentang hari kiamat. Tambah-tambah lagi, waktu kita belajar nanti juzuk yang ke-30. Memang Allah perincikan kiamat tu macam mana sebelum dia nak terjadi, masa dia nak terjadi, dan selepas dia terjadi. Jadi itulah sebenarnya juzuk yang ke-27 sebenarnya. Nanti kita belajar Rahman, kita belajar Al-Waqi'ah, kita akan nampak lagi tentang hari kiamat. Jadi untuk surah At-Tur ni, dia punya kata kuncinya, kita tulis kebenaran wahyu dan hari akhirat. Ingat macam tu je. Kebenaran wahyu dan juga hari akhirat. Sebab apa kita kena tekankan dulu kebenaran wahyu? Sebab dalam wahyu itu ada maklumat tentang hari akhirat. Jadi apabila ada orang tolak wahyu itu, maknanya tolaklah juga tentang isi kandungan hari akhirat. Okey, mari kita lihat segmen-segmen ayatnya. Okey, kumpulan ayat 49 ayat surah At-Tur ni kita boleh bahagi dia kepada 4. Kumpulan ayat 4 tu, yang pertama kita jadikan dia sebagai pembuka surah, 8 ayat yang pertama bagi surah At-Tur. Okey. Kemudian barulah kita ambil bermula ayat 9 tentang ayat-ayat nombor 28, Allah memperincikan apa yang dikata dekat pembuka. Cuba tengok baik-baik. Dekat sini kan Allah sebut tentang kejadian hari kiamat secara umum je. Okey, kalau tak ada Quran, mushaf tak ada mushaf, tak ada Quran terjemahan, kita boleh buka sebenarnya. Muka surat 523, Allah menyebut ringkas je hari kiamat ni ada kaitan dengan apa sampai ayat nombor 8 tu. Allah ada kaitan dengan langit, ada kaitan dengan laut yang Allah akan pastikan nanti dia menjadi panas, meluap-luap. Lepas tu langit. Lepas tu Allah menyebut tentang azab yang pasti berlaku. Tapi Allah sebut pindik je cerita tentang kiamat tu. Tetapi kalau nak tahu perinciannya, macam mana hari kiamat itu, ada apa dekat hari kiamat tu, ini fungsi ayat 9 sampai 28. Jadi dia sambung balik sebenarnya pasal hari kiamat ni. Cuma kumpulan ayat yang ini dia menyebut apa? Perincian dia lagi. Perincian dia. So perincian dia dekat sini, kalau tengok bermula ayat nombor 9 ya.
sampai ayat nombor 28 ni, Allah menyebut tentang apa? Ni, nampak tak tajuk? Balasan, ya, balasan kepada dua kumpulan lah, orang kafir dan juga orang beriman. Okey. Kalau kita tengok dekat bahagian yang bahagian pertama ni, tuan tengok dekat sini, dia sebenarnya dia cerita pasal hari kiamat, tapi pecahan dia, kalau tuan nak buat pecahan dia, tengok ya. Pertama sini dia kaitan dengan kengerian. Macam mana kedahsyatan hari kiamat tu. Ini nombor satu. Lepas tu baru disebut tentang apa? Apa balasan kepada orang kafir. Balasan kepada orang kafir ni dia adalah topik yang kedua. Lepas tu apa balasan kepada orang yang beriman, dia menjadi topik yang ketiga bagi kumpulan ayat 9 sampai 28. Tapi kalau kita nak pecahkan lagi ayat secara terperinci, kengerian hari kiamat ni kita tulis, dia duduk dekat ayat ni 9 sampai 10 je. Okey. Tetapi untuk balasan kepada orang kafir nombor 2 ni, topik nombor 2 ni, dia duduk pada ayat 11 sampai ayat nombor 16. 11 sampai 16. Tapi kalau bagi orang beriman ni, dia berada pada ayat berapa? Kalau sampai 16 tu, mestilah 17. Sampai berapa? Sampai 28. Okey. Jelas tuan-tuan puan? Cuba buka Quran terjemahan, tengok satu-satu ayat, kita akan jumpa. Sebab itu kita letakkan ayat 9 sampai 28 ni di dalam kelompok kumpulan ayat yang sama. Kumpulan ayat yang sama. Okey. Kalau tuan-tuan dah jelas, mari kita sambung sikit lagi. Dekat mana? Dekat bahagian 2. Okey, dekat bahagian 2, Allah Subhanahu Wa Taala bermula ayat nombor 29 ni, Allah sebenarnya, ni salah tulis dekat dalil ni, padam dalil. Allah nak menyebut tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Okay, kejap ya. Kejap. Pecahan ayat yang bahagian 2 ni, tuan kena perhatikan, dia ada 3 lah. Kat sini kalau kita pecahkan, dia sebenarnya ada 3 perkara. Pertama tentang apa? Tentang Rasul. Okey. Kedua tentang apa? Keesaan Allah. Lepas tu ketiga tentang apa? Ketiga tentang orang musyrikin. Ini nombor 3. Okey. Jelas tuan-tuan? Okey. Kalau 3-3 tu juga, kalau nak buat contohnya, kalau macam tuan nak tengok macam ni sekejap. Contoh, kalau tuan nak tengok ayat yang kata tentang Rasul ni, ayat nombor berapa kepada ayat nombor berapa, kita boleh tengok macam ayat nombor 29 sampailah ayat nombor 34. Ini kalau kita nak buat pecah lagi daripada ayat ni. Kita akan jumpa nanti dekat ayat 29 tu, kita akan jumpa dia kata Nabi ni dukun lah, Nabi ni majnun, orang gila lah, Nabi ni tukang sihir lah. Itu dekat ayat 29 sehingga ayat nombor 34. Okay.
Kalau tuan-tuan nak lihat ayat tentang ni, ayat tentang keesaan Allah ni, tuan-tuan boleh tuliskan, dia bermula ayat 35 sebenarnya. Sampai ayat 37. Tentang apa? Keesaan Allah. Jadi kalau tuan-tuan pergi dekat ayat yang saya maksudkan 35 sampai 37 ni, saya akan jumpalah apa bukti-bukti, dalil-dalil Allah tu Esa. Antaranya Allah menciptakan manusia dekat ayat 35, Allah menciptakan langit dan bumi. Okey, dah jelas. Lepas tu bantahan kepada orang musyrikin ni bermula ayat berapa hingga ke berapa. Kalau ni dah 37 kan, tentulah dia bermula ayat 38 sampai ayat nombor 43. Okey. Jelas, tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah. Bahagian ayat 38 sampai 43 ni cerita tentang apa? Golongan orang yang mukadzibin yang mendustakan Nabi, mendustakan Al-Quran ni, semua tentang mereka ni. Ayat 38 sampai 43. Okey. Dah selesai tuan-tuan puan, rahimani wa rahimakumullah. Okey, kenapa kita letakkan ayat 38 sampai 43 ni di bawah kumpulan ayat yang sama? Sebab dia ada kaitan sebenarnya. Sebab tadi yang bahagian pertama tu sebab dia cerita pasal siapa dia sebut tentang pencari pembalasan. Tapi dekat sini bahagian dua ni sebenarnya Allah kembali membawa kita tentang kehidupan di dunia. Macam itulah teknik dia. Kadang-kadang Allah bawa kita ke akhirat tau. Lepas tu dia patah balik kat dunia. Kadang dia bawa kita ke akhirat, patah balik ke dunia. Kadang-kadang cerita dekat dunia dulu, baru pergi akhirat. Itu yang kita jumpa dekat 29 sampai 43. Jadi penutup bagi surah At-Tur ini, Allah menyebutkan tentang beberapa kedegilan, keingkaran orang-orang musyrikin. Ini topik yang pertama. Okey. Ini adalah topik nombor 1. Okey. Topik yang kedua, cerita tentang Nabi SAW. Okey. Kenapa dengan Nabi SAW ni? Okey. Jadi kalau kita nak buat pecahan lagi kepada penutup surah ni, kalau kita nak tengok yang topik nombor 1 tentang orang musyrikin ni, kita boleh lihat pada ayat nombor 44 sampai ayat nombor 47. Okey. Tetapi untuk cerita tentang Rasulullah SAW ni, nak tahu perintah apa, kita kena tengok ayat nombor 48 sampai 49. Okay. Nak tahu perintah apa yang Allah nak sampaikan kepada Nabi SAW tu, kita akan jumpa dekat kumpulan ayat 48 sampai 49 tu. Allah minta Nabi bersabar, Allah minta Nabi menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Allah perintahkan salat, Allah perintahkan qiyamul lail, Allah perintahkan bertasbih. Okey, itulah dekat penutup bagi surah At-Tur. Okay. Takat ni kita jelas tuan-tuan puan? Dapat tak? Sempat tak tulis beberapa segmen-segmen ayat dia? Jadi, okey. Alhamdulillah. Jadi, berdasarkan segmen-segmen ayat yang kita telah kongsikan ni, kita patah balik kepada tujuan surah. Itu tujuan surah. Allah nak menjelaskan kebenaran segala wahyu kan, terutama wahyu Nabi SAW lah. Wahyu Al-Quran tu, ingat tak dekat segmen mana yang Allah nak terangkan tentang Rasulullah tadi? Kat mana Allah nak tegaskan? Dekat sinilah.
dalil-dalil kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dekat ujung pun jumpa perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita sebut apa tadi? Isi kandungan Al-Quran yang penting adalah tentang hari akhirat. Nampak hari akhirat tu kat mana segmen ayat tu? Dekat 8 ayat pertama pun kita dah jumpa dah. Ringkas je Allah sebut. Dekat bahagian 9 sampai 28 lebih jelas kita jumpa tentang hari Qiyamat. Jadi moga-moga tuan-tuan perempuan dapat sesuatu sedikit ulang kaji kan, walaupun kita dah tahu sebelum ni, untuk kukuhkan balik apabila kita masuk juzuk yang ke-27. Ingat tentang apa? Ingat tentang kebenaran wahyu dan hari Qiyamat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Itu saja yang dapat kita kongsikan. InsyaAllah esok kita akan sempurnakan penerangan juzuk yang ke-27 bermula daripada surah An-Najm. Hari ni agak kelam kabut sikit ya. Anak pun demam, ada yang demam. Jadi perlu ada beberapa urusan. InsyaAllah nanti kita akan sambung esok 10.30 insyaAllah. Okey, ada mana-mana maklumat yang perlu saya ulang yang tuan-tuan tak jelas ataupun tak sempat nak tulis ke? Ada mana kumpulan ayat yang perlu saya terangkan? Silakan kalau ada. Ada tak? Tak ada. Ada, Ustaz. Okey, kalau saya tanya kan soalannya, okey, boleh ulang balik tak tentang cara nak ingat surah Tur tadi? Tur tadi apa trigger dia? Kebenaran wahyu dan hari akhirat. Kebenaran wahyu dan hari akhirat. Okey, apa kaitan kebenaran wahyu tu dengan Tur? Dengan nama surah At-Tur itu? Apa kaitan dengan Tur tu? Kebenaran wahyu. Kalau ada tanya apa kaitan dengan nama surah At-Tur? Nak jawab apa? Sebab kan Tur tu kan gunung ganang yang keras. Esok kalau hari akhirat dia berjalan. Betul. Ada kaitan. Dan yang paling jelas sekali, kan, dia betul ada kaitan dengan kiamat. Dan Gunung Tursina pun kita tahu dia ada kaitan dengan Nabi Musa kan. Nabi Musa. Ya. Nabi Musa menerima wahyu di mana? Nabi Musa dia menerima wahyu di Gunung Tur Sina, ataupun kita panggil dengan Bukit Sinai. Jadi dia ada kaitan dengan kebenaran wahyu tu. Kebenaran wahyu tu maksud dia apa yang Nabi sampaikan, Nabi terima wahyu, begitulah Nabi Musa menerima wahyu. Okey, Nabi Musa pun sebenarnya dia mengingatkan tentang hari akhirat. Begitu juga Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang hari akhirat. Tapi memanglah seperti yang Kak sebut tu, memang satu hari nanti tidak ada mana gunung ganang ini yang akan selamat daripada Allah Ta'ala binasakan. Termasuklah gunung Tursina. Tetapi untuk kita ke hari akhirat, kita memerlukan kepada petunjuk wahyu. Petunjuk wahyu itulah yang menjelaskan apa kita kena buat, apa yang kita kena buat semasa di dunia. Jadi moga-moga kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kita hidup berpandukan kepada
wahyu. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita sambung surah An-Najm, surah bintang, esok pagi insya-Allah. Okay, ada mana-mana penjelasan lain yang tuan-tuan perlukan? Ada tak? Ada maklumat nak ditambah pun boleh juga, sangat dialu-alukan tuan-tuan. Tak ada. Kalau tiada, kita sudahi. Tapi sebelum saya nak sudahi, tuan-tuan, kenapa nak ditekankan juga tentang hari akhirat? Kita sebut kan, hari akhirat, salah satu kebenaran wahyu, dalam wahyu itu ada hari akhirat. Kenapa nak tekankan hari akhirat? Sebab saya nak bagi kerja kat tuan-tuan perempuan, boleh tak? Saya nak bagi kerja rumah. Tapi tuan-tuan tak perlu hantar jawapan tu lah. Tapi tuan-tuan ada masa nanti, cuba tuan-tuan buka dekat surah Az-Zariyat ni, surah At-Tur, ada Allah ulang beberapa kali pertanyaan berbentuk adakah ataupun atau tu. Tuan-tuan cari perkataan depan dia ada am. Kita akan jumpa banyak diulang, ada 15 kali. Saya sebut telah ada 15 kali ayat tu depannya Allah sebut tu hamzah, alif, hamzah atas dia mim, am. Cuba tengok dekat surah At-Tur. Kita akan jumpa banyak kali Allah menggunakan am. Am tu maksud dia apa? Contoh, kalau tak ada Quran terjemahan, cuba tuan-tuan buka pada ayat nombor 31 lah. Tengok ayat 31 kan. Kita akan jumpa Allah bertanya, am yaquluna syair. Allah kata pada ayat nombor 30. Am ni juga dia kena tengok pada konteks ayat lah. Dia boleh membawa masuk kepada atau. Am kadang-kadang boleh membawa masuk bahkan. Kenapa banyak digunakan am? Keistimewaan surah At-Tur ni dia diulangi berbelas kali am. So dah boleh buat teka-teki dah. Surah apa yang banyak mengulangi berbelas kali am? Contohnya dekat surah At-Tur. Sebab apa? Sebab surah At-Tur ni surah yang Allah nak membongkarkan juga tentang mana-mana yang ragu-ragu tentang hari kiamat tu, sebenarnya tak patut pun kamu tak percaya dia, sebab maklumat itu diterangkan dalam wahyu. Wahyu tu bukan Nabi Muhammad saja, bahkan Rasul yang menerima wahyu daripada gunung Tur Sina itu pun dia juga mengetahui tentang hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Itu penerangan ringkas. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pada keesokan pagi. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan kerana mengikuti pengisian ini. Boleh ajak lagi rakan-rakan yang lain. Boleh juga buat hebahan. Moga-moga biar ramai dapat manfaat. Selagi mana orang faham Al-Quran, lagi ramai. Moga-moga lagi ramai manusia hidup di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Wa antum fa jazakum